ulama Deoban yang sebenarnya dan syekh-syekh yang besar-besar, apa kata mereka tentang Wahabi. Dia sokong sangat buku ni dan dia iktiraf buku ni betul. Jadi kita nak pakai yang bawah-bawah, buat apa? Ketua-ketua dia, kepala-kepala dia dah terima. Bahkan Syekh Zakaria seperti yang akan disebutkan meninggal dunia di Madinah. Wahabi tidak halal, tak pernah halal dia pun pergi duduk sana mengajar. Walaupun dia tidak ijtihad sebagai Wahabi, dia ahli sufi, dia pula Maturidi dan berfahaman Deobandi, tak jadi masalah. Tengok betapa baiknya kerajaan Arab Saudi, dan dia meninggal dunia di sana, duduk di sana, tak ada apa pun. Cuba kita tengok antara tokoh yang telah memberi kata-kata sanjungan dan penghargaannya terhadap buku ini ialah: satu, Rektor dan Penaung Universiti Islam Darul Ulum Deoban, Syekh Maulana Qari Muhammad Tayyib, yang digelar sebagai Hakimul Islam dan cucunda kepada pengasas Darul Ulum Deoban, Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi. Beliau antara lainnya telah berkata tentang buku ini begini: buku ini dapat menghapuskan jurang yang memisahkan umat Islam dari pelbagai aliran dengan pejuang-pejuang tauhid dan sunnah di bumi Hijaz. Itu akibat diayah dan propaganda yang menimbulkan kekeliruan dan salah faham di kalangan mereka. Dia kata umat Islam yang duduk tuduh Wahabi bukan-bukan ni terpedaya, terkeliru dengan diayah dan propaganda musuh. Buku ini boleh menyelesaikan masalah itu. Saya sangat gembira dan berpuas hati dengan penerbitan buku ini. Saya juga menganggap ia sebagai suatu kemenangan besar, dan pengarangnya telah mendapat pertolongan dari Allah kerana telah berjaya mendedahkan punca kekeliruan dan salah faham yang timbul di kalangan sesetengah ulama di suatu ketika dahulu terhadap ulama Najd yang dikepalai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi saya, buku ini bagi saya bukan sekadar catatan sejarah. Ia selain menyatakan tidak ada perbezaan dalam perkara pokok di antara perjuangan ulama Deoban khususnya dan ulama Najd yang beraliran salafiyah itu, ia juga merupakan satu usaha islah reformasi yang dapat menyatupadukan umat dan seterusnya memperkasakan mereka. Ini kata-kata aluan yang diberikan oleh Rektor Darul Ulum Deoban. Tak ada apa pun yang tak molek, tak ada apa pun yang tak kena pada pandangan dia. Bahkan orang duduk salah faham, duduk anggap bukan Wahabi itu yang salah, kerana itu terpengaruh dengan propaganda yang dibuat oleh musuh sekian lama. Cuba lihat. Yang kedua, ini sebagai contoh yang memang ada kata-kata mereka tentang buku ini. Syekhul Hadis Al-Allamah Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahimahullah telah memuji dan menyanjung tinggi penerbitan buku ini. Beliau juga amat gembira dengan kemunculannya. Kerana terlalu gembira, beliau telah mendoakan kebaikan dan keberkatan buat pengarangnya. Demikianlah tercatat di dalam surat yang ditulisnya kepada pengarang. Di dalam suratnya juga kepada pengarang, selain memuji buku ini, beliau juga mentasdik dan menyokong dan mentauhidkan kandungannya. Beliau juga mengizinkan tasdiknya terhadap buku ini disiarkan di dalam buku yang akan diterbitkan. Bukan sekadar itu sahaja, Maulana Zakaria Al-Kandalawi secara peribadi telah menempah buku ini sebelum ia diterbitkan sebanyak 500 buah. Dia jadi pembeli yang mula-mula sekali. Syekh Zakaria. Dia jadi pembeli yang mula-mula sekali. Dan bila terbit, dia beli 500. Itu seorang yang terbuka. Seorang, siapa tak kenal kalau orang yang pergi belajar di India, Pakistan tak kenal Syekhul Hadis Syekh Zakaria. Bila sebut Syekhul Hadis sahaja di sana, maksudnya dia kata macam ni. Dia yang merestui buku ini. Dia yang mengatakan orang-orang yang menganggap Wahabi itu sesat, menyeleweng, ini adalah orang yang terpedaya. Beliau mengarahkan supaya 250 buah disebarkan di Saharanpur, India, tempat dia,
dan 250 lagi dihantarkan kepadanya yang ketika itu berada di Madinah Al-Munawwarah untuk dibahagi-bahagikan kepada orang ramai. Itu sikap ulama kita yang terbuka. Sokongan dua tokoh ini, dengan sebab itu Syekh Zakaria ni pun orang kuat juga. Ini adalah penasihat orang-orang tabligh. Orang-orang tabligh tu jangan dikeliru lah. Sebab Syekh dia ni nombor satu, dia ni pun terima Wahabi. Tapi kadang-kadang di Malaysia ni kerana terpengaruh dengan keadaan sekeliling, orang-orang tabligh tu pun turut sama juga menyesatkan Wahabi. Sedangkan kepala dia kata macam ni.